Pengenalan konsep etika dan peradaban. Etika ialah perpaduan moral yang menentukan baik dan buruk, manakala peradaban ialah pencapaian masyarakat dari segi fizikal, intelektual, dan spiritual. Kedua-duanya penting dalam pembentukan individu dan masyarakat yang harmoni. Bagaimana etika dan peradaban dalam konteks masyarakat Malaysia pula? Maksud etika ialah nilai moral berasaskan agama, budaya dan adat seperti hormat menghormati dan toleransi. Manakala maksud peradaban pula warisan budaya dan pencapaian yang mencerminkan identiti negara seperti seni, sejarah dan perpaduan kaum. Etika membimbing tingkah laku, manakala peradaban menunjukkan kemajuan masyarakat. Apakah konsep etika dan peradaban mengikut perspektif Barat dan perspektif agama dan kepercayaan? Mengikut perspektif Barat, konsep etika dikatakan bermula di Eropah seiring dengan perkembangan pemikiran sosial yang dipelopori oleh Aristotle, Plato dan Socrates. Perkembangan konsep etika dan peradaban di Barat boleh dibahagikan kepada 4 zaman, iaitu zaman Enlightenment, Revolusi Perancis, Revolusi Industri dan globalisasi. Mengikut perspektif agama dan kepercayaan pula, seperti yang kita tahu, terdapat 4 agama utama di dunia, iaitu agama Islam, Buddha, Hindu dan Kristian. Oleh itu, konsep etika dan peradaban mengikut setiap agama adalah berbeza-beza. Yang pertama, agama Islam. Sejarah kebangkitan Islam di tanah Melayu telah menyebabkan konflik pemikiran di antara kaum tua dan kaum muda. Kaum tua merupakan kumpulan aliran pemikiran tradisional yang berkembang melalui sekolah pondok yang menekankan pendidikan Islam. Mereka menjadikan ulama sebagai asas dan teladan dalam menyebarkan ilmu Islam. Para ulama ini berasal dari Nusantara, terutamanya Patani dan Jawa, dan kebanyakannya dipengaruhi oleh ilmu tasawuf. Bagi kaum muda pula, mereka merupakan kumpulan aliran Islam yang dikenali sebagai pembaharuan, reformis, dan tajdid. Mereka menjadikan majalah sebagai saluran pemikiran mereka dan juga dipengaruhi oleh gerakan pembaharuan dari Turki dan Mesir. Seterusnya, agama Buddha. Agama Buddha berpegang kepada 4 kebenaran mulia. Mereka percaya akan kebenaran adanya penderitaan duka. Penderitaan duka ini berpunca daripada cinta terhadap keduniaan yang tidak kekal. Namun, penderitaan ini mampu dilenyapkan dengan melalui 8 jalan mulia. Selain itu, agama Hindu pula. Ajaran agama Hindu menekankan kepada kesatuan alam. Disebabkan oleh kelahiran semula, manusia dibelenggu oleh keadaan maya. Perbuatan pada masa lalu atau karma dipercayai mampu mempengaruhi kehidupan seseorang pada masa kini dan juga sewaktu kelahiran semulanya nanti. Oleh itu, setiap manusia perlu meningkatkan amal kebaikan untuk mengubah karma menjadi lebih baik. Pembebasan moksha berlaku apabila jiwa seseorang tidak dilahirkan semula, tetapi bersatu dengan alam dan bersatu menjadi Brahman. Yang terakhir, agama Kristian. Secara ringkasnya, agama Kristian boleh dibahagikan kepada 3, yaitu Katolik Roma, Ortodoks, dan juga Protestan. Apakah pemahaman etika dan peradaban mengikut susul galur masa? Pemahaman etika dan peradaban mengikut susul galur masa terbagi kepada 3, yaitu prakolonial, kolonial, dan pasca kolonial. Pertama adalah prakolonial, di mana negara sebelum diduduki oleh kuasa asing. Konsep adat lesam, dan adat istiadat telah pun wujud dalam kalangan tanah Melayu pada masa itu. Selain itu, kolonial bersifat jajahan, di mana zaman kolonial bermaksud zaman negara yang dijajah atau diduduki oleh kuasa asing. Penduduk membawa bersama adat lesam yang dikenali sebagai etika, etiket, dan mitos. Dan akhir sekali yaitu pasca kolonial. Masyarakat telah menerima versi etika baru dari teknologi modern.
pula akan menjelaskan tentang zaman prasejarah di alam Melayu. Apa itu zaman prasejarah? Zaman prasejarah ialah zaman sebelum wujudnya sistem tulisan. Zaman prasejarah juga terbagi pada 4 zaman, iaitu zaman Paleolitik, zaman Mesolitik, zaman Neolitik, dan zaman Logam. Dari segi kehidupan zaman prasejarah, manusia pada zaman Paleolitik menjalankan kehidupan berpindah randah. Manakala zaman Mesolitik, manusia menjalankan kehidupan penempatan sementara. Dan zaman Neolitik pula, manusia hidup di kawasan lembah sungai dan di pantai. Dan pada zaman Logam, manusia telah mula memindah rumah menggunakan kayu, batu, dan tanah liat. Dari segi peralatan yang digunakan oleh manusia pada zaman prasejarah ialah manusia pada zaman Paleolitik menggunakan alat yang kasar, dan manakala zaman Mesolitik, manusia menggunakan peralatan yang lebih halus. Dan contoh peralatan yang digunakan oleh manusia pada zaman Neolitik ialah alat menggali dan tebika. Dan pada zaman Logam, manusia menggunakan logam, gangsa, dan besi. Dan yang terakhir sekali, dari segi kegiatan ekonomi, manusia pada zaman Paleolitik dan Mesolitik menjalankan kegiatan ekonomi yang sama, iaitu memburu dan mengutip hasil hutan. Zaman Neolitik pula, manusia menjalankan kegiatan bercucuk tanam dan menternak binatang. Dan yang terakhir sekali, zaman Logam, manusia menjalankan aktiviti perdagangan. Baiklah, persoalan saya ialah apakah etika dan peradaban di alam Melayu pada zaman Kepulauan Melayu atau Nusantara dan Kerajaan Melayu Melaka? Yang pertama sekali ialah zaman Kepulauan Melayu atau Nusantara. Antara kerajaan yang wujud pada zaman tersebut ialah Kerajaan Cetu Kelantan, Kerajaan Gangga Negara Perak, Kerajaan Langkas Suka Patani, Kerajaan Kedah Tua Ada, Kerajaan Tartan Terengganu, Kerajaan Funan, Kerajaan Sriwijaya, dan Kerajaan Majapahit. Seterusnya ialah zaman Kerajaan Melayu Melaka. Poin yang pertama ialah pengasasnya ialah para mesuara pada kurun ke-15. Puncak kegemilangannya pula ialah pada waktu pemerintahan Sultan Mansur Shah pada tahun 1459 hingga 1477. Seterusnya ialah faktor Melaka maju. Yang pertama ialah kedudukan geografi, ekonomi, politik, dan pentadbiran. Poin yang kedua pula ialah hubungan diplomatik dengan negara luar. Contoh negara ialah China. Tujuan hubungan ini adalah untuk mengukuhkan kedudukan kerajaan Melaka. Poin yang ketiga ialah kejayaan Melaka. Undang-Undang Kesultanan Melayu Melaka untuk kestabilan dan kesejahteraan Melaka. Jadi perluasan kuasa melalui perkawinan, iaitu di Siak dan Pahang, dan penaklukan Kampar dan Pahang. Agama Islam, pusat perkembangan agama Islam dan tamadun Melayu. Apakah contoh-contoh amalan, adat, dan budaya dalam mencerminkan etika dan peradaban dalam diri masyarakat? Pertama sekali, beradab sopan. Masyarakat Melayu mengamalkan adab sopan, seperti menundukkan badan ketika berjumpa dengan orang lebih tua, serta mengucapkan salam. Seterusnya, mengamalkan tradisi makan bersama. Melalui tradisi ini, kita mampu menggalakkan perpaduan dengan berfungsi makanan dengan masyarakat yang berbagai kaum. Selain itu, pokok etika kerja iaitu dengan melindungi harta benda awam serta menghormati warga emas. Hal ini sedemikian boleh mencerminkan budi pekerti, nilai hormat serta nilai bertanggungjawab dalam diri masyarakat. Yang terakhir, penggunaan bahasa Melayu merupakan bahasa utama di Malaysia. Penggunaan bahasa Melayu ini merupakan simbolik perpaduan dan medium komunikasi yang efektif dan baik.